Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe dan juga telah memberikan sokongan kepada channel aku. Aku nak cakap thank you guys for your support. Okay, untuk kisah hari ni yang aku nak sampaikan dekat korang adalah berkenaan dengan seorang budak perempuan guys yang telah dibunuh dengan kejam gila weh. And bila aku cakap kejam kan, cerita ni yalah aku tahulah kan, crime semua yang aku buat ni semualah kejam-kejam. Tetapi yang ni kan bila fikir balik pembunuh ni kan, aduh hai, kejam gila bai, dia dera budak perempuan ni Okay, aku pun tak naklah cerita banyak-banyak kan. Okay, so tanpa membuang masa lagi, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Seorang perempuan yang bernama Margaret Bates, pada satu hari ini dia telah dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki yang berumur 40-an yang hadir ke rumah dia. Dan lelaki itu bernama James Patterson Smith dan dia adalah teman lelaki kepada anak perempuannya yang bernama Kelly yang hanya berumur 16 tahun. Jadi apabila lelaki itu sampai kan, apabila lelaki itu hadir ke rumah Margaret Bates ni kan, ia adalah satu pertemuan yang agak tak disangka-sangka lah oleh Margaret Bates tadi Okay, sebab daripada situ baru dia dapat tahu yang umur teman lelaki anak dia ni jauh lebih tua guys. Okay, korang imagine lelaki ni dalam lingkungan 40-an and anak dia pula berumur 16 tahun. Dah macam anak buah dengan pakcik kau tahu. Okay, so dekat sini kan, mak dia ni kan, Margaret Bates ni dah rasa macam something is not right. Biasalah naluri seorang ibu kan, okay, dia mesti tahu mesti ada benda yang tak berapa nak manis lah yang bakal terjadi. Dan lagi-lagi pula pada sebelum itu, si Kelly ni kan, dia pernah menyembunyikan mengenai hubungan mereka tersebut. Mungkin dekat situ Kelly pun tahulah yang kalau dia beritahu dekat mak dia ni yang dia sedang menjalinkan hubungan dengan lelaki ni kan, lelaki James Patterson ni kan, yang berumur 40 tahun ni, confirm tidak direstui oleh ibu dia. Jadi Kelly dia telah bermula bertemu dengan James ni semasa dia menjadi seorang pengasuh dekat rumahnya itu, rumah si James ni lah. And pada time tu guys, James ni dia memang melakonkan watak seperti lelaki yang sopan santun, berayat manis, Romeo lah orang kata hanya untuk memikat si Kelly ni, sampaikanlah Kelly terjatuh hati dengan James. So kalau korang nak tahulah siapakah Kelly ni sebenarnya kan, Kelly ni kan sebelum dia bertemu dengan si James ni, dia adalah seorang yang aktif guys. Okay, dia ni suka main sukan bola sepak tau. Boleh kata kalau zaman sekolah mestilah ada golongan-golongan perempuan yang macam yalah aktif, suka main sukan lasak, yang join dengan geng-geng lelaki ni kan. Okay, so Kelly dia macam tu tau. Okay, tak kisahlah bola sepak ke, basketball ke, hoki ke apa, dia memang aktif gila guys. Dan lagi satu, dia ni memang seorang perempuan yang mempunyai perangai yang baik lah. Okay, disenangi oleh semua orang tau. And orang semua cakap dia ni adalah seorang yang baik hati dan juga bersopan santun. Tetapi semua itu berubah apabila dia dah bertemu dengan James Patterson Smith. Terdapat satu cerita lah menurut Margaret, iaitu mak si Kelly ni. Dia berkata yang pada time tu anak dia yang berumur 15 tahun ni kan telah tidur di luar tau. Okay, dia dah keluar and tidur entah merayap ke mana tau. Okay, and pada keesokan hari dia, bila Kelly ni balik, Margaret yang tanyalah, kau tidur mana malam tadi kan? Okay, and then si Kelly ni pun jawablah yang dia tidur dekat rumah kawan dia. Dan pernah juga satu kali ni bila Kelly keluar pada lewat malam, and pada keesokan hari dia, bila dia balik rumah, muka dia, mata dia lebam-lebam guys. Okay, lebam-lebam ibarat macam dah kena tumbuk tau. Okay, so bila dia balik tu, of course Margaret mestilah akan tanya kan, ibu mana yang tak risau dekat anak sendiri kan, balik-balik rumah dah ada lebam, dah macam panda dah mata, betul tak? Okay, so bila mak dia tanya, si Kelly ni pun berjawab lah yang dia terserempak dengan geng-geng ataupun kelompok perempuan ni, and then adalah macam tak puas hati sikit ke apa kan, dah kena tumbuk dekat situ. Okay, dari itulah cerita si Kelly lah kepada mak dia. Tetapi kalau korang nak tahu naluri seorang ibu, time tu juga Margaret dia boleh rasa yang Kelly sedang berbohong kepadanya.
pada waktu pertama kali Margaret bertemu dengan James. Dan pada masa itu jugalah Margaret merasai bahawa dia tahu yang James ni adalah seorang budak yang memang jahat lah orang kata memang bukan baik punya orang. Aura negatif terlampau kuat tau. Dan terdapat satu masa ni ke lah, satu momen yang agak menyeramkan tau. Okey, bila Margaret betul-betul dah rasa tak betul dengan si James ni, ada sampai satu masa ni dia terbayang-bayangkan yang dia menikam James daripada belakang. Sampai tahap macam itu guys. Okey, sampai tahap macam itu Margaret rasa betul-betul tak boleh belah dengan si James ni, sampaikan dia terbayang benda-benda macam tu tau. Dan Margaret ni tanggungjawab seorang ibu kan. Dia pun ada berpesan dekat si Kelly ni. Dia berkata, Kelly, aku rasa kau boleh dapat lelaki yang lagi baik lah daripada si James ni Apa kau rasa Aku rasa macam something is not right lah dengan James ni. Cuba kau fikir elok-elok balik. Tetapi biasalah Kelly dia tengah angau-angau bercinta kan. Okay, dia reply, "It's okay mami, saya sukakan dia dan dia adalah seorang yang teramatlah baik." So, walaupun dia tidak merestui hubungan Kelly bersama James, Margaret memang tak boleh buat apa-apa lah. Okay, sebab kalau dia cuba interfere ke ataupun melarang ke apa kan, si Kelly ni dia adalah seorang yang keras kepala guys. Degil berdegil, minta kena sapuk punya degil kau tahu. Okay, so Margaret ni pun biarkan dia. Pada bulan November 1995, dan pada ketika itu Kelly sudah pun berumur 17 tahun. Member dah dewasa guys. Okay, so bila dia fikir dia dah dewasa, dia dah mulalah, aku nak buat keputusan dengan aku sendiri. Dia dah fikir yang I can make my own decisions right now. I am an adult right now. Okay, nobody can say anything to me. Benda-benda macam tu tau. Okay, so bila dia dah fikir macam tu, dia pun telah membuat keputusan untuk berpindah bersama James ke Gorton, Manchester. Biarpun keputusan si Kelly itu agak skeptikal dari pandangan keluarga si Kelly ni, end up keluarga Margaret ni terpaksa rela untuk melepaskan Kelly untuk meneruskan dengan keputusan dia. Sebab mereka risau kalau mereka ada melarang ke ataupun cakap anything ke apa kan, mereka risau yang Kelly ni akan memberontak. Tetapi walaupun dalam situasi macam tu kan, bila Margaret dia terpaksa melepaskan anak dia pergi untuk berpindah bersama James, itu adalah satu keputusan yang akan dikesali oleh Margaret. Sebab itu adalah kali terakhir dia berjumpa dengan anak dia selepas dia berpindah keluar. Sebab kemudian tu mereka hanya berkomunikasi melalui telefon. Sehinggalah pada 16 April 1996, James dia telah pergi ke balai polis yang berdekatan and dia telah melaporkan bahawa Kelly telah meninggal dunia di rumahnya. Jadi selepas laporan telah dibuat, pihak polis terus dengan cepatnya buat kerja diorang. Mereka terus tiba ke rumah James, iaitu tempat kejadian lah. Okey, dan dekat situ mereka telah berjumpa dengan Kelly yang telah mati dalam tub mandi dalam keadaan bertelanjang. Menurut James, si Kelly ni kan, dia mati lemas secara tak sengaja. Aku tak tahulah guys, okey, boleh ke orang mati tak sengaja dalam bathtub ke apa kan? Okey lah, budak-budak kecil ke apa kita boleh faham, tapi ni sudah dewasa guys, sudah besar panjang lebar bye. Okey, so nampak sangat si James ni macam bombongak tau. Okey, tetapi polis macam terima je lah whatever keterangan daripada James ni, tetapi mereka still tetap akan membuat siasatan mereka sendiri. Jadi selepas segala siasatan telah dijalankan dan telah dibuat oleh pihak polis, cerita sebenarnya guys adalah jauh lebih gelap daripada apa yang telah diterangkan oleh James. Laporan bedah siasat telah mendapati Kelly mengalami 150 kecederaan di tubuh badan dia and dia telah diseksa oleh James, and dia juga telah diseksa dengan teramatlah kejam. Badannya dipenuhi dengan luka melecur akibat dia telah dicucur rokok dan juga setrika yang panas guys. Sama juga untuk bahagian kaki dan juga punggungnya, di mana di bahagian-bahagian tersebut telah dicurah dengan air panas. Seksa weh si Kelly. Okey lah, aku bila pasal air panas, siram air panas ni kan,
Tak tahu lah, mungkin lah kot kan. Okay, time tu James dia tengah nak pergi mana ke apa, nak pergi dapur ke kan. Okay, tiba-tiba dia terselongkor ke, terplank out ke kan. And then mungkin dia tertekan penapis air, and then air panas jatuh ke apa. Kita tak tahulah kan, betul lah apa benda berjadi kan. Okay, tapi aku rasa James ni walaupun dia orang jahat kan, tapi dia orang jahat yang intelligent lah, yang pandai, ada otak, betul lah Melalui laporan Badan Siasat juga telah menunjukkan bahawa Kelly ini dia telah dibiarkan dalam keadaan kelaparan yang teruk. Okey, memang tak tahulah berapa hari si James ni tak bagi si Kelly ni makan. Dan badan dia juga telah diikat kepada radiator dan dia juga telah ditikam oleh gunting, garpu dan juga pisau. Tetapi bukan itu sahaja tau, okay? Bukan sekadar kena siram air panas ke, tak diberi makan, kena cucuk dengan gunting, pisau, garpu semua. Bukan itu sahaja tau. Okay, sebab dia punya telinga, lidah, bibir dan juga alat kemaluannya telah dikerat oleh James, guys. Dan yang lagi kejam, lagi mengerikan dan juga menggelikan adalah kedua-dua biji mata Kelly telah dicongkil keluar. Jadi itu bermaksud sepanjang pengakhiran Kelly, dia dah buta, guys. Dia dah buta dengan kaedah yang teramatlah kejam yang dibuat oleh James. Aku just tak tahulah apa yang terpaksa Kelly lalui Apakah perasaan dia kan. Wih, gila tu. Jadi macam biasa, of course lah, selepas segala bedah siasat telah menunjukkan yang Kelly ni telah didera teruk oleh James ni, pihak polis pun telah membuat siasatan yang lebih mendalam lagi berkenaan dengan James, and dekat situ terbongkarlah segala rahsia dia. Sebab si James ni dia mempunyai banyak rekod yang teramatlah teruk, lagi-lagi yang mana ada berkenaan dengan penderaan wanita. Dia ni juga pernah berkahwin tau, okay? Dan dia punya rumah tangga pun kan memang dah remuk pada tahun yang pertama, guys. Okey, akibat penderaan dia yang teramatlah kejam yang telah dilakukan ke atas isterinya itu. And even bukan dia punya isteri sahaja tau. Okey, ke semua wanita-wanita yang dia dating ataupun yang dia berpacaran lepas itu kan, semua lalui nasib yang sama, guys. Okey, didera dengan kejam. Aku tak tahu apa masalah si James ni, dia ada masalah otak ke, dia punya kepala dah kena shoot ke apa kan. Dan yelah, macam aku cakap tu lah, dia punya isteri dan juga segala perempuan yang pernah ada hubungan dengan dia terpaksa lalui ataupun terpaksa ditimpa nasib yang sama, termasuklah teman wanita dia yang berumur 15 tahun ini yang bernama Kelly pun kena dera dengan teramat kejam sehinggalah dia menghembuskan nafas dia. Jadi selepas segala siasatan telah dibuat and then segala pembongkaran rahsia berkenaan dengan si James ni kan, dia punya hidup dia yang gelap, dia punya masa silam yang teramatlah gelap, memang setan punya latar belakang kan si James ni kan. Hasil keputusan daripada perbicaraan kes Kelly ini, James akhirnya telah diperintahkan oleh pihak mahkamah untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Cuma bagi aku, penjara seumur hidup dia macam tak cukup lah kat mangkuk Ayu ni Aku rasa macam nak kena lebih kan. Mungkin nak kena cucuk rokok satu badan dia ke, ataupun nak suruh dia minum air panas ke apa kan. Okey, siram air panas kat dia, cucuk garpu dekat bontot dia apa kan. Tak tahu, macam tak cukup lah Okey, penjara seumur hidup. Apa pendapat korang dengan hukuman yang dia dapat, and also dengan apa yang dia telah buat dekat Kelly kan. Tally ke tak tally kes Kelly ni And ada jugalah beberapa luahan yang telah dilakukan oleh Margaret. Okay? Dia cakap yang dia describe pasal si James Patterson Smith ni kan. Dia ada cakap lah yang orang ada berkata yang si James ni dia ibarat macam seekor binatang, tetapi even binatang pun tak buat benda-benda macam ni dekat binatang yang lain. And dia juga berkatalah yang si James ni memang seorang yang teramatlah jahat, dan dia memang tak terfikir ataupun tak boleh nak bayangkan kesakitan yang Kelly terpaksa lalui semasa saat-saat akhir hidupnya. Jadi berkemungkinan besarlah dengan apa yang telah terjadi kepada Kelly kan. Kita mesti terfikir yang kenapa family dia tak datang dekat Kelly kan, okey, untuk selamatkan dia. Okey, aku rasa mungkin
Sebabkan si James ni kan, dia tahu yang family si Kelly ni tak berapa nak ngam dengan dia. Probably dia membawa Kelly ke tempat yang lain ke, ataupun lokasi tempat situ macam secluded ke kan. Dia menyembunyikan si Kelly ni tau. Okay, sebab yelah, doesn't make sense. Okay, sebab sure family Kelly akan macam pelik, kenapa dia dah lama tak call, even though yelah definitely memang tak boleh nak jumpa. Okay, but call, takkan tak ada call langsung kan. Okay, jadi kat situ kan, even selepas apa telah terjadi, keluarga Kelly lah, aku rasa mungkin diorang berharap yang Kelly takkan fikir bahawa keluarga dia macam tak berapa dah nak kisah lah dekat dia. Okay, yelah, lagi-lagi bila dia macam dia telah membuat keputusan untuk berpindah dengan si James ni kan. Okay, walaupun tidak direstui oleh ibu dia, mungkin Kelly akan berfikir yang mungkin family dia tak nak terima dia balik ke, ataupun tak berapa nak suka ke apa kan. Okay, tetapi tidak macam tu lah. Okay, tidak bermaksud yang keluarga dia tak dapat selamatkan dia, tak bermaksud mereka tak menyayangi dia. Mereka sedih gila, especially kepada ibu dia, Margaret. Dia terasa amatlah sedih dan juga geram tentang apa yang telah terjadi dekat anak kesayangan dia itu. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang tentang pembunuhan yang kejam telah berlaku kepada Kelly Ann Bates oleh dia punya boyfriend yang Romeo. Okay guys, aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, and aku nak cakap minta maaf atas segala kekurangan, dan aku look forward for the next content for you guys. Sebelum itu, aku nak ucapkan selamat Hari Raya guys. Okay, kepada semua yang balik kampung, please drive safe, stay safe, take care guys. Okay, jam memang jam guys. Okay, korang just enjoy the jam lah. Okay, sebab jelah 2 tahun orang tak balik kan, so memang macam ni lah jam guys. Okay, but yang penting korang jagalah korang punya keselamatan semua. Alright, makan best-best. Okay, kumpul duit raya apa kan, yang mana dah habis duit KWSP tu kan, top up balik Okay guys, selamat Hari Raya. I will see you with the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum, bye bye.